If you work in a team, you've got to try Monday.com. Form that's easy to use. So easy. Whether it's projects or workflows, you can track your team's progress visually, any way you want. It makes working together clear and more organized. Rrugën time me laklava, emrin tënd kur sura ndoja, dritën tënde për herë të barbava, zemra fort filloi të doja, sa dëgjoj për ty o Muhammed. Selamu alejke ya Rasulallah. Assalamu alejka habibi ya Nabi. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, hari ini hari Selasa. Hari kalau kita ikut hari ketiga Isnin Selasa, Ahad Isnin Selasa ada orang dia hari ketiga, ada orang hari kedua kan. Lantaklah, tapi janji hari ni hari Selasa. Hari yang biasanya dalam macam hari yang ialah tengah-tengah minggu tu kan. Mungkin baru yang nak settle down, baru yang macam rasa macam best, baru yang macam nak memulakan, dia macam baru settle dah, baru nak start minggu ni. So macam-macam hari Selasa ni dan kalau masa dulu kan, masa abang-abu, hari Selasa ni macam hari yang dalam pasaran saham lah biasanya lah. Dulu abang-abu ni memang aktif gila dalam saham as a day trader dulu. So hari Selasa ni dia hari yang dia lebih macam baru nak macam get into the mood. Dia macam get into the mood tau. Dah ada macam-macam berita yang akan keluar pada hari Selasa, alright.
So that is hari Selasa. Tapi dalam keadaan kita apa pun, kita tetap bersyukur dan kita mulakan. Tak kisahlah hari Isnin ke, hari Ahad ke, hari Selasa ke, hari Rabu ke, hari Khamis ke, hari Sabtu ke, hari Jumaat ke, kita mulakan dengan beristighfar. Kita mulakan hari kita dengan beristighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar ni hati kita ni akan dapat Allah kontrol. Nah, istighfar ni dia kontrol hati daripada melakukan pelbagai benda dan kita seolah-olah macam dijaga. Itu kekuatan istighfar. Lagi banyak kita beristighfar, lagi awak akan rasa benda ni, insya-Allah. Jadi marilah kita beristighfar, memulakan hari kita dengan astaghfirullahalazim. Dan apa kata kita beristighfar sambil sambil apa? Sambil kita share, betul? Sambil kita share, yes, sambil kita share, alright, kepada mungkin kawan-kawan kita, adik-beradik kita kan, sambil hari Selasa ni, Tuesday, orang Mak Saleh panggil Tuesday. Alright, saya dah buat dekat IG hari ni kalau korang pergi tengok IG aku buat macam ada benda-benda yang jalan. Allahu Akbar. Aduh ya Allah. Kau jadikanlah korang ni orang yang sentiasa buat something yang beri kebaikan pada orang di luar sana, insya-Allah, right? So saya nak masa-masa saya ni waktu-waktu kita hidup ni kita terus dapat buat kebaikan, insya-Allah. Dan jangan risau dengan apa orang cakap pasal kita tau. Jangan risau. Right? Kadang-kadang ada orang ni dia risau sebab mungkin orang cakap benda yang tak betul pasal dia macam risau nak buat baik. Dia macam risau. Jangan. Alright, apa pun orang cakap, biar dia cakap. Tak ada kena-mengena dengan kita, is okay. Doesn't matter. Ada orang mungkin dia terpengaruh dengan apa yang orang cakap pasal kita. Itu pun kita jangan risau. Ini adalah orang-orang yang tak perlu untuk dalam kehidupan kita sebab mereka ni adalah fake. Mereka bukanlah orang-orang yang betul-betul memahami kita, betul-betul nak ambil tahu pasal kita ataupun betul-betul tahu apa sebenarnya yang berlaku. Diorang terus buat andaian dan macam-macam ni. Biarkan orang-orang macam tu. Kita terus berjalan dan kita ajak. Aku ni tengah cari nak beristighfar ni, nak cari nak share ni. Itu yang macam apa ni aku tengah cari ni kan. Alright, yes, kita dah boleh mula share kepada semua kenalan kita, rakan-rakan kita. Mudah-mudahan mereka juga dapat kebaikan daripada perkongsian pada hari ini. Hari ini Abang Abu nak kongsikan ilmu wang dunia akhirat dan lesen untuk kaya, dan hari ini adalah hari yang ke-6 sebenarnya. Abang Abu nak bagi sesuatu yang istimewa dalam hari yang ke-6 ni. Sambil-sambil itu kita terus bagi kepada adik-beradik kita yang mungkin nak bersama-sama dengan kita kejap lagi ni kan. Jadi kita bagi diorang link untuk diorang terus dapat bersama-sama dengan saya. Jadi nak juga saya anda ni kan, tolong jugalah beristighfar. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فإن ربنا بالسلام دخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى الجنة. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Kita juga mulakanlah dengan kebaikan. Alright, mulakan dengan sedekah. Best. Be excited to solat, be excited to selawat dan be excited to sedekah. Alright, hari-hari kita perlu bersedekah sebab topik yang kita nak bincangkan pada hari ini lesen untuk kaya, iaitu yang ke berapa ni? Saya nak check dulu sebab Abang Abu dah bagi pun. Alright, yang ni kita belajar pasal yang 100,000. Dan kita belajar 100,000. Kita belajar banyak benda kita belajar ni. Alright, minta maaf saya tak bersedia tadi sebab dia cepat sangat. Kan biasa check balik benda yang kita dah kongsikan daripada dulu. Tu dia. Yes. Ini dia. Alright. Mungkin alright. Kita ke sana sikit. Iya. Ini untuk orang-orang apa ni? Dekat ni, dan ini juga kita. Tapi
saya belum nampak lah macam mana nak buat yang korang ni yang dekat dekat IG ni kan. Macam mana aku nak buat benda tu macam dekat Facebook ni. Aku dah godeh-godeh tak gerti lah mira-mira ni. Nanti saya cuba lagi lah. Saya ni jenis yang tak akan bagi I'll never give up. You know, like when I want to like do something, I will do it, insyaAllah, until it happen. Dan kat situ jugalah banyak cabaran yang akan kadang-kadang berlaku kan. Alright, dan so kepada yang semua yang dah datang kat Facebook ni, kita nak bagi tepukan kerana anda bersama dengan saya pada pagi ini. Yes, terima kasih kepada anda. Alright, dan juga kepada adik-adik yang dah sampai, apa kata kita, kata orang tu, ke-6 betul kan? 1, 2, 3, 4, 5 dan hari ni yang ke-6 abang-abang akan share yang quite interesting dan quite powerful juga. Manalah pen-pen aku ni? Warna merah tu hilang pula. Oh, dia orang tengok kau ni apalah buat live macam ni. Apa punya live ni kan? Hello, I just want to be myself, brothers and sisters. Okay, this is me. What you see is what you're going to get, right? I just want to be myself, right? Okay, and I just want to like give something that I feel this is something that I want to give people so they can actually like have something towards their journey of achieving a lot of things in their life. Waalaikumsalam, kita ada Ayu Asi kat sini. Ayu Asi dia cakap Assalamualaikum, dan kita ada juga Ayu Asi, dan kita juga ada siapa ni? Yes, Cik Mekar kita, Cik Mekar, Siti Mekar juga ada kat sini. Alright, dia cakap Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dan apa kata kita terus tekan love banyak-banyak kepada Abang Abu, supaya Abang Abu ni dia gila love. Kau tekan banyak sampai 1000, barulah macam semangat sikit saya dengar. Alright, dan juga kita ada dekat IG, kita ada siapa ni? Hanif Muinuddin, Mat Usni, kita ada Fiza, kita ada The Milonaria, kita ada Muhammad Taufik. Alright, terima kasihlah kerana layan Abang Abu ni pagi-pagi ni kan. Tapi insyaAllah, alright, awak tunggu dan awak pasti akan dapat sesuatu yang istimewa. Something yang you can actually like use it in your life dalam kejayaan kewangan. Jadi dalam topik ilmu wang dunia akhirat, Abang Abu cuba sampaikan apa yang saya sendiri buat, apa yang saya ubah dalam perbuatan yang banyak benda, bawa benda-benda yang tak betul, kita betulkan balik dan kita dapat banyak benda. Jadi itulah yang saya nak sampaikan kepada anda di luar sana. Jadi terima kasih bersama dengan Abang Abu. Kita nak juga bagi peluang kepada anda untuk bersoal jawab, tanya soalan. Kita bersantai-santai, brothers and sisters. Kita ni bukanlah nak serius sangat dalam benda yang kita nak belajar. Of course, apa yang saya sampaikan ni walaupun santai, insya-Allah dia sampai. InsyaAllah dia sampai dalam hati-hati yang sudah bersedia untuk menerima ilmu yang betul daripada Abang Abu, insyaAllah. Alright, dan hari ni hari Selasa, kita nak just tanya apakah keadaan di luar sana, bagaimana di tempat awak. Cik Siti Mekah, apa khabar? Ayu Singapore, Siti ni dekat Pahang, dekat Lancang or something like that. Alright, so macam mana keadaan di kawasan-kawasan anda kepada lebih kurang 15,000 penonton yang sedang menonton rancangan ini? Apa khabar anda semua dan bagaimana keadaan di tempat awak tu? Adakah ada hujan, adakah ada apa? Sebab lately semalam kita menerima berita yang macam-macam hujan akan turun dan akan banjir dan apa keadaan di sana. So saya juga nak tahu, alright. Ayu macam mana di Singapura, dan kita bagi tepukan kepada yang baru join juga. Kita datang bersama-sama, upkan sikit, alright. Satu cara untuk kita jadikan benda tu positif, the vibration yang positif untuk menarik benda yang baik adalah energy. Energy yang tinggi, brothers and sisters. Energy, sentiasa dalam keadaan energy tinggi, boleh ya? Alright, kita ada Umi, Kak Umi Z, dia cakap apa? Assalamualaikum, selamat pagi yang mendung di Singapura. Alright, Umi di Singapura. Okay, Alhamdulillah, on the way, Kuantan, hujan. Alright, on the way ke Kuantan, hujan. Alright, okay. Teruskan komen di sini, bagaimana keadaan di tempat anda. Cuba komen, apakah keadaan di tempat anda? Hujan ke, mendung ke, redup ke, bersinar ke, panas terik ke sekarang, alih-alih pagi panas, ada ke macam tu? Boleh tak awak just komen saja sambil-sambil
like kita menonton, kita komen-komen untuk mengetahui keadaan di tempat masing-masing. Di setapak Johor pula. Setapak Kuala Lumpur, tempat Abang Abu di sini, pagi tadi memang hujan, tapi sekarang nampaknya hujan dia tak ada. So dia keadaan sangat mendung dan orang sedang berjoging di belakang sana. Diorang tengah berlari, berjoging sebab tempat belakang ni adalah tempat danau kota dia tak macam Tasik lah kan. Cantik pemandangan, jadi orang tu berlari kan. Jadi hari ni tenang, semua berlari dengan begitu happy lah. Dia tak hujan, dia tak panas. Alright, di Singapura juga kita nampaknya ramalan apa dia cakap, mendung. Di Singapura, IURC dia cakap mendung di Singapura. Okey, Singapura mendung insyaAllah. Alright, dan okey, dah sarapan ke belum ni hari Selasa? Apa sarapan awak? Saya terpaksa just makan roti bai pula. Roti gardenia. Aku kena makan roti gardenia. Sektor minyak mengganas, betul Abang Abu, sektor minyak mengganas. Alright, mengganas. Alright, ini untuk kita mengambil sedikit peluang, mungkin kedudukan di US sebenarnya, kedudukan di US antara perkara-perkara yang boleh menjadikan keadaan yang boleh berlaku, mungkin dari segi, sebab saya tak follow sangat like US punya politik, tapi kalau anda memang dalam pasaran saham dan sebagainya, memang awak kena ikut, no choice. Sebab most of the country, pelaburan saham ni dia pun adalah carbon copy of US. Alright, apa sentimen di US akan ada impactnya di mana-mana negara. So that's why memang bila you dalam saham, you kena mengikuti perkembangan. Nak tak nak, suka ke kau tak suka ke US tu, kau kena ikut juga sebab di situ adalah carbon copy. Apa yang berlaku, dia macam carbon copy kan. Apa yang berlaku kat sana pasti dia akan ada impaknya di pasaran dunia sebenarnya. Jadi itulah satu kehebatan US ni, dia boleh buat benda macam tu. Alright, anyway, mari kita terus bersembang sedikit mengenai apa yang mungkin ada soalan ke yang awak nak tanya kepada Abang Abu. Awak boleh tanya dan awak boleh cerita apa sarapan yang awak nak makan. Sambil-sambil makan tu ingatkan aku juga. Alright, belum lapar plus hujan ni, kena makan dulu baru boleh fokus. Kalau tak terfokus, bunyi perut. Alright, okey, dia nak makan. Kau pergilah makan. Siapa ni? Cik Siti Mekah, pergi makan. Alright. Okey, ada tak apa-apa soalan sebelum kita nak masuk ke topik yang saya rasa satu topik mungkin, ataupun saya boleh cerita topik ni, lepas tu kita boleh ada sedikit perbincangan. Alright, tapi saya nak peluang untuk anda berfikir sekejap. Alright, dan apa soalan yang mungkin anda tak tanya. Alright, saya nak just saya nak just like anda berfikir sedikit. Alright, berfikir sedikit. Saya nak bawa rakan saya daripada... Assalamualaikum kepada adik-beradik Abang Abu. Sekarang saya berada dekat dengan Kutub Utara. Di sini amat sejuk. Suhu darjah minus 40 degree. Abang Abu pun berada bersama dengan saya. Di manakah Abang Abu berada? Abang Abu tidak. Abang Abu berada bersama di dalam hatiku ini. Semoga saya berdoa kepada anda semua, adik-beradik Abang Abu, sentiasa sukses. All the best. Best. Abang Abu. Itu brother ni dia pergi Kutub Utara So dia pergi dan dia juga naik Himalaya tu. Dia pergi Kutub Utara, dia bawa bendera best dia letak kat situ. Sebab alhamdulillah Abang Abu bagi sedikit support untuk dia pergi, sebab dia ni kaki dia adalah blade runner tau. Blade runner maksudnya kaki dia ada blade. Kaki dia dah tak ada, kaki dia potong dan dia ada blade. So dia ada blade runner Singapore. Kalau pergi dekat Google ke apa, you type in Singapore Blade Runner, so you akan dapat mengenai beliau. So seorang yang saya rasa sangat luar biasa. Okay, dari segi dia punya semangat tu nak berjaya tu, right? So insyaAllah, right, bagi anda nak pergi tengok dia so dia pergi sana, dia buatlah satu video hantar kat Abang Abu. Alright, okay. Alright, kita ada soalan daripada siapa ni? Alright,
Assalamualaikum AA dan Habib, doakan semua sihat dan dapat menjalankan amalan-amalan yang diperintah Allah dengan rasa dan kesedaran cerah dan matahari dah keluar. Alright, okey. Okey, kadang-kadang dalam hidup ni kan, bukan kadang-kadang lah, sebenarnya dalam hidup ni kita perlukan fokus. So fokus ni kadang-kadang disalaherti oleh ramai orang. Alright, fokus ni adalah bila kita buat sesuatu, kita kena ikut satu orang supaya kita dapat belajar betul-betul daripada orang tu. Contohnya dalam satu pasukan, kita tak boleh ada banyak coach tau. Kita kena ada satu coach. Tapi mungkin kita boleh ada banyak mentor. Contohnya pemain bola. So dia ni kalau JDT, dia kena belajar dengan coach JDT. Apa susunan JDT nak buat tu, dia kena ikut supaya dia dapat capai matlamat tu. Tapi dia boleh ada mentor. Contohnya dia boleh ada orang yang dia nak jadi macam. Contohnya JDT tak adalah Ronaldo, tapi dia boleh jadikan Ronaldo tu sebagai satu dia punya, like impian dia punya whatever. Tapi dia tak boleh nak pergi terus belajar dengan coach. Susah, dia tak boleh. Dalam bisnes, dalam keuangan ni tak boleh. You kena cari satu coach dan awak ikut coach tu sampai like you capai benda tu. Alright? Kalau you tak, you kena cari coach lain dan you ikut coach tu. You tak boleh sekejap ikut coach ni, sekejap ikut coach ni, sekejap ikut coach ni. Dan akhirnya awak akan tak ke mana-mana, awak akan pening. Alright? Inilah yang berlaku kepada ramai orang yang tak faham benda ni. Alright? Dia cuba, dia ikut coach ni, tapi dia rasa coach ni lagi bagus, dia nak pergi buat benda ni. Akhirnya dia tak ke mana, babe. Sebab tu coach ni, you nak tu, itu. Stop benda ni, buang dia ni, dia pergi kat sana, kau ikutlah dia. Alright? Ataupun kau nak ikut dia ni, ikut dia ni. Orang kau boleh belajar benda-benda lain, tapi coach sebagai arahan, sebagai apa yang kau kena ikut benda ni. Jadi benda ni sangat penting. Ramai orang tak faham benda ni dan sebab tu ramai yang like dia lost dalam hidup dia. So saya harap adik-adik Abang Abu faham sangatlah apa Abang Abu cakap. Alright, okay. So ada ke soalan lain? Soalan tak ada nampaknya macam tak ada soalan kat sini. Kenapa semua dah malah nak tanya aku soalan ke? Alright, bismillah, aku tadi pergi ambil air, haus sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum. Azimno juga dekat sini, Azimno. Waalaikumsalam. Alright. Hari ini Abang Abu nak just bagi satu lagi benda yang saya, pada pandangan saya, benda ni adalah untuk macam mana nak menarik kekayaan. Ini adalah salah satu lagi untuk lesen untuk kaya. Kalau kita nak kaya, ini adalah antara lesen-lesen yang perlu kita ada dalam diri kita. Alright? So itu yang Abang Abu nak bincangkan. Jadi saya nak anda ambil peluang ni untuk berkongsi dengan ramai orang. Tekan share. Bagi yang tekan share, saya nak ucapkan terima kasih. Thank you very much because anda akan dapat banyak kebaikan. Percayalah kita Abang Abu. Bila kita share, bila saya ni gembira tau bila orang share. Sebab apa? Satu, ramai orang lagi akan bermanfaat. Dan ramai orang juga akan mula mengikuti lepas ni apa lagi yang boleh belajar and all that stuff, right? So saya nak anda berkongsi, mudah-mudahan kita dapatlah dekat 20-30 ribu orang malam ni. Malam ni lah. Aku ni asyik tengok bola je kan. Alright. Pada hari ni kita ada lebih kurang, sekarang kita dah ada 16 ribu. Ui, dahsyat juga aku ni 16 ribu. InsyaAllah akan sampai kepada 16 ribu orang apa yang kita nak berikan pada anda. Alright, now. So, apa yang Abang Abu nak bagi pada hari ini adalah sesuatu yang kalau awak fikirkan dalam-dalam, maka awak akan ada satu lagi, iaitu nombor 6. Kita nak bagi nombor 6. Alright, kalau nombor 1 tu saya cerita, saya ulang baliklah bagi yang mungkin yang belum dengar kan. Kenapa Abang Abu terlalu low profile? Apa yang low profile-nya? Aku memang profile aku low. Jadi apa nak low profile pula? Aku macam tu je. Inilah diri aku, babe. Nak buat macam mana? Alright, so yang pertama sekali, Abang Abu cerita pasal yakin. Alright, so itu adalah lesen pertama untuk kita menjadi kaya dalam ilmu wang dunia akhirat. Yakin pada 3 benda. Yang tu first sekali, of course, yakin pada Allah. Yakin bahawa rezeki ni memang Allah yang bagi, tak ada orang lain boleh berikan rezeki pada kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu first. Kedua, yakin pada diri sendiri. Kita kena yakin bahawa segala ciptaan Allah tu terbaik dan kita adalah antara ciptaan Allah dan pastinya kita ni terbaik. Kita kena yakin pada benda tu. Dan ketiga, yakin pada matlamat yang kita tetapkan tadi. Ini matlamat aku, alright? Aku yakin, aku tak ada sedikit pun macam
ada banyak tanda soal? Tak ada, aku yakin. Alright? So itu adalah yang first kali kita cerita. Kemudian kita cerita yang kedua. Alright, lesen yang kedua perlu kita ada untuk kita ataupun kriteria kedua untuk kita dapat lesen, alright, untuk kaya ni adalah kita perlu sangat particular dengan apa yang kita nak. Apa yang kita nak tadi? Kita kena ada particular. Kita kena sangat berhati-hati dan kita perlu buat apa-apa pun kita kena particular dengan sama ada apa yang kita buat ni bawa kita mencapai apa yang kita nak. Contohnya, saya sedang buat mungkin satu projek. Dan saya tengah fokus ni. Dan alih-alih ada satu lagi peluang yang datang belah kiri saya. Jadi, sekarang peluang ni nampak macam menarik dan saya pun ke arah peluang tu. Inilah yang saya cakap, kita tak particular. Alright, kalau kita ni very focus dan particular, kita akan cakap, tak, aku sedang buat benda ni. Benda ni boleh tak dia bantu aku ke sana dan aku okey. Kalau dia memerlukan aku mengubah ke sini dan aku tak nak. So, ini adalah yang kedua. Itu particular. And you have no doubts. Right? Dalam you tak ada doubts tau. Apa yang awak nak tu awak tak ada doubts. Doubts ni awak tak ada kesangsian. Awak tak ada fikir benda ni dapat ke tak dapat. Tak. Awak akan terus buat kerana awak yakin benda tu akan dapat. Itu adalah kaedah dua. Ketiga, saya cerita mengenai ada. Maksudnya, kita kena ada satu abundance mentality di mana ada. Rezeki tu cukup. Apa yang kita nak tu ada. Pasti kita boleh dapat kerana dia dah ada. Tapi ada ni bermula dengan fikiran ataupun thoughts kita. So kita adakan benda yang kita nak di sini sebelum kita dapat sampaikan ataupun keluarkan daripada sini ke dunia nyata. Jadi ada, sifat ada, keyakinan pada ada tu penting dalam kita mencapai kekayaan. Alright, so that is number 3 punya benda. Alright, 3 punya kriteria untuk lesen untuk kaya. Lepas tu abang cerita nombor 4. Nombor 4, walaupun kita dah ada thoughts di dalam tu, kita dah ada benda tu kita nak. Okey, aku dah nampak 1 juta aku boleh dapat ni. Tapi 1 juta tu takkan hanya datang dengan sendiri tanpa usaha tadi. Tanpa perbuatan kita. Kita perlu melakukan apa yang perlu kita lakukan untuk capai benda yang kita nak. Jadi, walaupun kita dah nampak benda tu dalam minda, dia takkan terus jadi dalam realiti. Tapi kita kena lakukan beberapa perkara dengan cara-cara tertentu untuk kita mendapatkan thought ni kita jadi realiti. Jadi fikir, buat dan dapat. Ingat benda tu, right? Fikir, kena fikir dalam tu dan kena buat dan barulah kita akan dapat insya-Allah, right? Itu pun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semalam kita cerita pasal otak. Kita cerita kita sumbat otak kita, sumbat dengan semua positivity. Tak ada negatif. Kita sumbat. Kita dengar benda positif. Cakap positif. Kita bercakap berseorang-seorang untuk menjadikan otak kita ni disumbat dengan benda-benda positif. Cakaplah benda yang positif. Cakaplah aku baik. Aku handsome. Aku handsome. Aku rugged. Aku charming. Wow. Aku bestnya. Right? You cerita benda-benda yang sumbat dengan positivity dalam kepala otak kita. That is something yang very, very important. Dan hari ni abang nak cerita nombor 6. Nombor 6 adalah magical untuk kita mencapai ataupun dapatkan lesen untuk kaya ni. 6 ni magical. Macam mana kita nak menarik dengan cepat. So, this is what you need to do. Apa yang perlu anda buat adalah beri nilai yang lebih. Beri nilai yang lebih dari apa yang kita terima. Ini magic, babe. Nombor 6 ni dia panjang sikit tapi dia magic. Apa maksudnya? Maksudnya kita beri nilai yang lebih daripada apa yang kita terima. So, contohnya saya bekerja dan saya dapat gaji RM1,000. Tapi nilai yang saya bagi adalah lebih daripada RM1,000. Saya punya nilai yang saya bagi, saya kerja seolah-olah RM3,000 punya nilai dia. Itu adalah the magic of menarik. Ini sebab nak dapat lesen kaya ni. So kita kena ada kriteria dan antaranya adalah 6, iaitu memberi nilai yang lebih daripada apa yang kita terima. Kalau kita orang tu bagi RM10, nilai yang kita boleh bagi adalah lebih daripada RM10. Mungkin RM20, RM30, RM50, RM100. Bila ini yang kita lakukan, this is the magic. The riches. Kekayaan ni dia suka benda-benda macam tu. Right? Kekayaan ni dia suka bila kita bagi lebih daripada nilai sebenar. Oh, ini sangat-sangat
Macam orang datang beli kedai makan kan. Mungkin dia bayar RM5, tapi kita tambahkan sikit sayur ke, benda-benda yang macam ada nilai dia lebih lah, babe. So kalau kita mula lakukan benda ni dengan benda-benda yang lain, abang dah cakap ni semua, ya Allah, dia punya return on investment. Dia panggil ROI, return on investment is like so huge. Alright, sebab itulah bila orang-orang yang macam ni buat benda-benda, dia akan semua jadi. Alright, dia melabur dia jadi, dia main saham dia naik, dia beli hartanah dia untung. Sebab apa? Dia bukan daripada benda yang dia buat tu, tapi adalah asas-asas lesen untuk kaya. Sebab dia dah ada lesen, jadi benda yang dia buat insya-Allah dia jadi. Dia tak ada macam sesuatu yang mengganggu dia. Dia tak perlu takut, alamak kejap lagi polis roadblock, babe, kena check. Tak ada. Sebab apa? You dah ada lesen. Jadi sama juga dalam kekayaan ni, bila ada lesen, you boleh menarik kekayaan yang sangat kata orang tu halalan tayyiban. Maksudnya rezeki-rezeki yang halal akan mula berterbangan mencari kita kerana kita bagi lebih daripada nilai je. Dan ini juga masuk kepada benda-benda yang salah juga. Kalau you nak dapatkan something yang tak best, saya tak nak ajar benda tu lah. Benda tu tak nak ajar. Saya nak ajar benda yang positif saja. Maksudnya kalau anda nak menarik benda-benda tu, awak mula memberi daripada nilai yang kita terima lebih. Alright? Kalau kita kerja gaji 2,000 tapi kita bagi value tu macam 4,000 punya, 10,000 punya. Mungkin kita bagi servis. Alright, servis tu dia orang bayar 5,000 tapi kita kasih servis double of it lah. 5,000 kita kasih 10,000 lah punya worth. Bila you buat benda ni, awak tak perlu takut dengan apa pun sebab dia akan just attract a lot of good things in your life. Kekayaan ni dia suka benda tu. Kalau awak nak kekayaan suka pada awak, kan? Dia ini semua rahsia untuk kita, kekayaan tu suka pada kita tau. Ramai orang dia suka kekayaan tapi kekayaan tak suka dia. Kan duit, dia orang suka duit tapi duit tak suka dia. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak duit suka kita, babe. Kita tak nak kita je suka kat duit, kita nak juga duit tu suka kat kita. Bila dua-dua suka itulah yang dah dia jadi power kan. Jadi sekarang dalam kita nak mencinta ataupun kita nak buat duit tu ataupun kekayaan tu cinta ataupun suka ataupun memang tertarik dengan kita, maka kita perlu buat benda ni, iaitu memberi nilai yang lebih daripada apa yang kita terima. Alright, kalau itu kita boleh lakukan, awak tak perlu risau kerana pastinya awak akan dapat menarik dengan baik sekali. Alright, so itu yang saya nak just kongsikan. Apa kata korang tekan love tu, takkanlah 232 je. Alright, saya nak 1,000 love setiap kali saya bersiaran ni. Saya nak 1,000 love. Tolonglah korang ni adik-beradik. Dah lah hari ni aku nampak muka-muka adik-beradik aku kat sini. Kan, macam si Mama Rini, dia macam dah tak jadi adik-beradik aku lagi dah. Dia malas dah sekarang. Dia dah tak nak dengar aku. Dia nak entah apa benda lah. Love pun tak nak buat. Okey, ni ada Azim Noh. Adik-beradik ketua kelas. Alright, kita ada Alang Jebat. Assalamualaikum Abang Abu, selamat pagi. Yes. Tak mau yes lah. Best. Alright. Kita main yes tu boleh lah. Yes kan. Yes tu maksudnya boleh. Boleh. Tapi kita nak best. Be excited to solat. Be excited to solat. Selawat. Be excited to sedekah. Alright. Kita buat benda tu. Okay. Tekan love. Love dekat IG ni bertimbun-timbun. Sentiasa beri nilai yang lebih daripada nilai sebenar. Yes. Itu adalah satu rahsia dia kat sini. Kita juga ada kat Dr. Nisa. Assalamualaikum AA dan Abi. Moga semuanya dirahmati Allah SWT. Terima kasih. Sumbat positivity. Yes, tu sumbat. Dia kena cakap sendiri. Sumbat ni dia kena cakap sendiri. Sebab orang yang selalunya sumbat kat kita ni negatif. Kita tak nak negatif, kita nak sumbat positif. Jadi kita sendiri je yang boleh sumbat banyak positif. Dan saya dah bagi yang ke-6. Beri nilai yang lebih daripada apa yang kita terima. Alright, itu rahsia untuk kita mendapatkan kekayaan tu suka pada kita. Jadi kita dah ada lesen yang luar biasa untuk kaya. Alright, okay. Kita juga Amin Nuraita, semoga ilmu dan perkongsian ini dirahmati Allah. Saya pun suka cari kekayaan. Very good. Suka cari kekayaan. Kita nak kekayaan cari kita lah Kak Nursita. Itu aku ajar ni. Korang ni susah tau. Kau nak pergi
cari kekayaan memang susah jumpa. Lebih baik suruh kekayaan tu datang kat kita. Kita jemput dia. Kita bagi tahu alamat semua. Hey, inilah saya. Macam mana nak buat tu? Kita buat kebaikan, kita menderma, kita sedekah, kita beri nilai yang lebih daripada apa yang kita terima. Ini semua adalah benda yang macam marketing untuk kekayaan. Jadi nampak dia tu lah aku nak pergi. Alright? Tak perlu tunjuk. Awak buat saja benda tu dah jadi macam marketing for yourself supaya kekayaan nampak kita. Dia datang kat kita. Hello, dalam everything you kena menjual lah. You kena jual yourself. Alright? Apa pun. Jadi kita kena menjual diri kita dengan membuat kebaikan. Jadi kekayaan tu nampak. Boleh? Itu benda yang kita kena buat. Alright? So kita ada Syamir Firuz. Dia cakap value added. Alright? Okay, cantik. Saya share banyak. Okay, nak love. I give you love. Tu dia nampak tu. Kau tekan, nampak tak ada 600 lebih. Tadi kau tak tekan. Kau duduk diam je. Kan? Alright, Intan Daud daripada Intan. Apa khabar Intan Daud? Selamat datang. Ni saya rasa first time awak macam dengar-dengar Abang Abu ni, insyaAllah. Alright, kita juga ada Nur Saita. Alright, so itu yang Abang Abu nak kongsikan pada hari ni. Ada tak pendapat-pendapat lain ataupun mungkin awak ada something yang nak share? Dipersilakan. Lesen kaya, yakin pada Allah, yakin pada diri sendiri, yakin dengan rezeki. Alright, Alhamdulillah, very good. Rafizi Muhammad Saleh. Okay, you sentiasa beri nilai. Alhamdulillah, alright. Okay, come on guys. Ada tak something yang you share, something yang you learn? Saya nak you share pada orang lain, alright. Tekan share. Jangan awak rasa macam tekan share ni satu yang membebankan, alright. Tekan share. Dengan hanya satu tekan share tu, awak sebenarnya dapat banyak kebaikan. Alright, dia macam ni tau. Dalam kita nak mencapai ataupun menarik ni, dia ada satu formula, iaitu kita dia panggil apa dia panggil satu benda tau, yang mana dia panggil dia barakah tau, barakah. Ilmu kita ni, apa yang kita belajar ni, dia ada barakah bila kita menyampaikan pada orang-orang yang kita nak sampaikan. Contohnya kita belajar satu dan kita amalkan dan kita sampaikan, right? Dan ada juga ilmu yang kita sampaikan, sebab benda tu mungkin dia lebih memberikan idea pada orang, memberikan orang yang mungkin need awareness. Jadi kita berkongsi. Jadi bila kita berkongsi ilmu ni, ilmu yang kita dapat tu ada barakah. Ada barakah dia. Maksudnya dia dapat keberkatan. Bila keberkatan ni, ilmu yang kita dapat ni, dia ada impact dalam kehidupan kita. Itu sebenarnya. Jadi kalau dapat macam ni kan, peluang tau. Tak kisah bukan Abang Abu je lah, siapa sajalah. Alright, awak dapat ilmu yang baik, awak rasa benda ni bagus, awak share, awak kongsikan pada orang lain kat luar sana. Alright, tekan saja, bukan susah sangat. Share pada member awak, pada group awak. Masalah ke? Ini menunjukkan betapa hati kita ni kotor. Orang yang tak share ni, hati dia kotor gila. Dia tak nak orang lain tu punya ni. Mungkin benda ni kan, kita dapat kita yang nak sibuk nak share. Contohnya nak cakap macam kita cakap. Sebenarnya itu tak ada barakah. Ilmu tu tak membantu kau. Lagi bagus benda tu biar daripada orang original dan kau tambah kat situ. Ini bukan saya cakap, ini menunjukkan betapa ramai orang dia tak faham konsep barakah dalam ilmu. Alright? So kita perlu buat benda tu. Macam hari ni saya minta awak share. Kan? Tak salah je share. 1 share ke, 2 share ke, 3 share ke. Clear Allahu Akbar. Alright. Okay, kita ada brother kita ni. Brother kita ni dia cakap, salam AA yang handsome. Bila dia cakap handsome, aku tak boleh sabar. Aku akan bagi dia tepukan yang luar biasa. Dan kalau kau nak tahu macam mana kau boleh dapat tepukan daripada Abang Abu, kau kena cakap aku handsome. Kalau kau tulis kat sini aku handsome, aku tepuk. Kalau kau cakap aku handsome, aku tepuk. Alright. Terima kasih Suhaimi. Mudah-mudahan apa yang kau cakap pada aku akan terjadi pada engkau. Alright, okay Suhaimi. Alright, kita ada Saleha Mat. Dia Saleha, dia just cakap macam ni je kot. Okay, keikhlasan bila sesuatu. Alright, bagus. Alright, keikhlasan okay, Suhaimi, soalan minda kita tahu kau handsome. Alhamdulillah, amin. Engkau pun tahu kau handsome. Soalan dia, asal engkau boleh handsome sampai macam Adi Putra? Itu sebab Allah punya kuasa, Itu pemberian Allah. Kau nak buat macam mana? Apa punya soalan kau tanya, Suhaimi? Kan? Itu adalah pemberian Allah. Kehandsomean aku macam mana aku nak jadi ni pemberian Allah. Kau macam mana nak soal benda tu?
Kan? Kau baik jangan soal benda tu. Right? Kau accept saja. Abang Abu tu handsome. Tu je. Boleh Hati kena bersih. Kena bersangka baik. Jangan buruk sangka. Share ilmu dengan orang. Bagus. Jangan buruk sangka. Kan jangan buruk sangka. Share benda-benda betul. Tetapi awak kena ingat bila kita buat tu, kita kena buat betul-betul juga. Jangan awak sebab nak buruk sangka, baik sangka, kita sendiri buat benda-benda yang sebenarnya tak betul. Alright, kita kena tengok diri kita sama ada kita ni buruk sangka tak dengan orang. Kita ni buat tak benda orang yang akan sangka buruk dengan kita. So kita kena check supaya kita tidak melakukan benda tu tanpa kita sedari. Kadang-kadang kita buat benda baik tapi tanpa sedari dia adalah something yang sebenarnya memburukkan diri kita. Alright, kita kena check dalam buat baik ni pun ada dia punya steps dia supaya kita tak dengan kita nak buat baik sebenarnya kita buat jahat pada orang lain. Dia macam tu. Kita konon-konon nak buat baik tapi kita terbuat jahat pada orang lain. So tak guna benda macam tu. Lebih baik kita jangan buat benda tu sebab kita tak nak buat jahat. Dia lebih baik daripada tak buat jahat kan daripada buat jahat dan buat baik. Faham tak apa aku cakap? Dia lebih baik adalah kita mungkin tak buat apa yang Allah suruh, mungkin saya tak cakap kau jangan tak buat. Tapi kita memang tinggalkan larangan Allah. Kan? Memang kita langsung tak buat larangan Allah, cuma kita belum dapat hidayah untuk nak buat benda yang Allah suruh. Itu lebih baik daripada kita buat benda yang Allah suruh tapi kita buat benda yang Allah larang. Itu lagi teruk. Right? Pada Abang Abu, lebih baik awak mungkin tak buat benda yang awak rasa baik tapi awak memang tak buat benda yang jahat. Dengan itu insya-Allah Allah akan bagi hidayah untuk awak buat benda yang lebih baik. Itu pada saya lebih baik daripada awak buat benda yang baik tapi awak buat benda yang jahat. Lagi teruk pula tu. So benda tu kena jaga-jagalah dalam kehidupan kita insya-Allah. Alright. Okey, nak tanya boleh? Salam Abang Abu boleh. Tanya je lah. Itulah time kita untuk tanya sekarang kan. Soal jawab. So boleh je tanya. Tapi sebelum tanya, okey Hamdani ni Ustaz ni. Ustaz Hamdani kena tag Abang Abu handsome. Lepas tu baru tanya. Alright, kalau awak tak Abang Abu handsome, saya nanti jawab mungkin tak tahulah saya jawab macam mana. Okey. Alright, tanya je insya-Allah. Suhaimi kalau dapat jawapan kan, baguslah. Alright. Okey, so apa ni? Subhanallah, Sepang PKPD. Sepang PKPD. Sepang PKPD Baik saya ada program kat Sepang tapi online. Saya ada program online dengan Sepang. Okey, kita ada Sepang dan program online insya-Allah. Okey, PKPD alright. Harga rumah tambah lama, tambah mahal. Mana lebih elok, menyewa atau membeli? Minta pencerahan. Alright, dia macam ni. Memang beli tu bagus. Right? Memang beli tu bagus. Tapi kita kena faham, adakah kita mempunyai kemampuan untuk membeli? Jangan kita membeli tanpa ada kemampuan untuk membeli dan akhirnya mungkin rumah tu jadi bebanan. Hidup pun tak tentram, tidur pun tak tentram sebab kita mungkin ada bebanan. Jadi lebih baik pada Abang Abu kita mula memikirkan, okey, apakah rumah yang mampu aku miliki dengan pendapatan pada aku hari ini. Jadi kalau sewa pula, masalah dengan sewa kadang-kadang kita tak boleh konsisten. Contohnya mungkin kita kena dialau. Cakap orang pemilik rumah dia nak jual rumah ke, dia nak bagi sewa orang lain, dia boleh suka hati tambahkan sewa dan sebagainya. Jadi mungkin kat situ kita kena away. Right? Dan ada juga orang yang sanggup sewa. Sebab apa? Dia cakap dia tak nak masuk dalam riba. Dia cakap aku memang tak nak ada dalam riba ni sebab dia tak kisahlah apa ke Islamic whatever, dia rasa dia itu riba dan dia tak nak involve, dia sanggup sewa. Right? Dan Alhamdulillah Allah bagi dia nolak banyak dan lepas tu dia boleh memiliki harta-harta benda yang seterusnya. Jadi terpulang pada anda apa yang nak buat. Tapi pada saya, memiliki rumah tu adalah satu benda yang kena faham. Rumah tu adalah liabilities. Right? Rumah tu adalah liabilities. Maksudnya bila kita beli rumah, kita kena bayar. Maksudnya liabilities. Tapi bila kita tengok dari keperluan, rumah tu adalah keperluan. It's about your needs. Dia adalah needs. Maksudnya awak perlu rumah. Awak tak boleh duduk tepi jalan ataupun tidur dekat bus stop. Tak boleh. Awak kena tidur dekat rumah. Lagi bila kita ada family. Jadi awak kena tidur kat rumah. Betul? Jadi dari segi konsep tu dan kita perlu memiliki rumah tu. Tapi apabila kita nak memiliki rumah tu kan, apa yang kita perlu buat adalah
kita perlu melihat sama ada kita punya rumah tu kan, mampu tak kita bayar. Jadi beli apa yang kita mampu nak bayar. Alright? So mula buat kira-kira, mula dapatkan some pandangan, tengok berapa yang kita boleh dapat kalau kita nak pergi pada loan dan sebagainya. Lepas tu kita kira balik keperluan kita dan sebagainya semua tu kan. Alright? So tu sajalah. Ada orang yang jealous dengan aku kat sini. Padan betul kau jealous lah tengok aku. Teruskan kejealousan kau. Sebab ada yang ada yang tekan muka tak suka kat aku. Lantak kau suka tak suka peduli apa aku. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting Allah suka apa yang aku buat. Okey, itu dia, itu cantik tu. Kak Dr. Nisa dia cakap Abang Abu baik hati dan handsome. Okey, apa ni? Abang Abu super handsome. Alright, aku dah jawab Ustaz, soalan Ustaz tadi. Okey, Sepang PDKP I dekat dah dengan kita. Sepang yang banyak sebab Selangor semalam mencecah 1,200 kes. Memang something yang buat kita macam tersentak kan. Tapi apa-apa pun semua ni dengan izin Allah, kita berhati-hati, kita belajar something daripada apa yang kita berlaku ni. Dan ini juga bagi kita kekuatan, dia bagi kita satu kekuatan baru lah. Pada saya, dia kekuatan baru. Saya dapat melihat banyak possibility dalam hidup. Saya dapat mula melihat betapa saya perlu mula ke depan dengan mendalami ilmu-ilmu dunia yang baru untuk kita terus maju ke depan insya-Allah. Alright, so kat sini ada satu lagi soalan, kita nak tengok soalan ni, dia berbunyi macam ni. Assalamualaikum Abang Abu handsome. Boleh beri tips macam mana saya sebagai orang muda nak bina asas account profile yang cantik untuk beli hartanah dan rumah pertama. Alright. Okay. So untuk soalan macam ni sebenarnya kita memerlukan satu simpanan, alright, simpanan kena ada. Dan awak kena juga ada satu kata orang tu bank, dia panggil Allahu Akbar. Aku ni bila macam ni kau tanya kan aku, dia macam profile tu you kena tunjuk you adalah orang yang bankable. Apa maksud you bankable? So you kena tengok credit rating awak ni dalam benda yang best. So macam mana kalau saya ni nak credit rating saya, macam mana saya nak tahu kalau saya tak ada hutang dan sebagainya? Sebenarnya boleh, awak boleh saja dapatkan credit card untuk awak hanya bayar benda-benda yang awak perlu bayar pakai bil. Alright, maksudnya credit card tu adalah satu benda yang awak nak bayar dan menggunakan credit card supaya awak nampak that you are a bankable person. Right, maksudnya awak ni memang boleh bayar, right, dan secara konsisten. So itu akan meninggikan awak punya credit rating. Lepas tu awak punya bank transaction. Cuba bayar, bila duit masuk bayar benda-benda yang awak nak bayar tu dengan menggunakan transaksi bank. Alright, maksudnya you buat banking transaction tu, tunjuk yang awak ni aktif. Alright, ketiga awak boleh juga mula membina satu perniagaan sambilan ataupun pendapatan sambilan di mana awak akan mula membayar mungkin EPF awak sendiri, CPF. Maksudnya awak boleh start a CPF lah, kat sini KWSP punya dana secara sendiri. Itu satu, awak boleh mulakan benda tu. Dan juga awak boleh ada borang Borang B ni untuk orang yang meniaga. Maksudnya dia bukan orang yang bekerja, tapi awak menunjukkan pendapatan awak ni bukan hanya daripada pekerjaan, awak juga ada pendapatan tambahan supaya awak ada banyak benda-benda yang sebenarnya boleh menjadikan awak ni lebih bankable. Orang akan mula melihat awak sebagai orang yang lebih bankable, right? So itu yang perlu kita lakukan. Boleh So Rafizi, lepas tu join program Abang Abu secara maya. Kita ada banyak program. Pergi dekat www.mechanicwang.com. Dekat situ awak boleh pilih mungkin simpanan. Right? Awak RM30 awak belajar, right? Simpanan. Kalau awak nak mula melabu, ada juga benda-benda yang saya ajar macam mana persiapan untuk melabu. Right? Mulakan dengan online-nya program-program online. Lepas tu bila kau nanti dah ada duit sikit, datang kelas, jumpa Abang Abu, kita nak you belajar lagi banyak, insya-Allah. Itu yang saya boleh ajar lah. Alright. Dan kita ada Rafizi, saya passion dalam dunia kewangan asbab diri Abang Abu juga. Allahu Akbar. Then what you need to do, you just need to be part of my team. Datang join Abang Abu sebagai team, alright? Team untuk menyemarakkan ilmu kewangan di luar sana. Awak tak perlulah nak bekerja dengan Abang Abu, tapi awak boleh datang as a team dan awak dapat banyak ilmu Abang Abu dan
gunakan juga apa yang abang-abang ada ni untuk awak sebarkan. Mungkin dekat kawasan awak. Kalau awak kat sekolah, dekat universiti. Kalau awak mungkin baru dekat tempat awak. Alright, ataupun kontak-kontak awak boleh menyebarkan ilmu-ilmu kewangan yang betul. Sebab abang-abang tak ajar kau pergi jual insurans ke, tak ada. So kita ajar dia ilmu kewangan biar dia sendiri cari insurans. Dia sendiri cari pelaburan, dia sendiri sebab dia sedar. Bila orang sedar, senang untuk kita nak bimbing dia. Tapi kalau orang tak sedar, kau cakap apa pun dia tak boleh terima. Jadi pada saya, kita boleh. Right? Rafizi ambil peluang tu insyaAllah. Boleh Siapa lagi? Alright, kita ada Sharmila Majid daripada Singapura. Saya rasa Sharmila ni daripada Singapura, tak silap saya lah. Salam Abang Abu, how are you doing? Long time no see. I mean, I was a little busy. I'm glad to see you again. Alright, I'm always here, brothers. Brothers and sisters, I'm always here. Inshallah, I will be like doing this regularly. So, there's no, basically, there's no reason for you saying that, Sharmila. You can always like go into my Facebook. Like, I don't think that you never use Facebook for the whole time. You can always go there, and I always update. Like every single time there's some updates that I do in my story, in my Instagram story, even in my nowadays I learn about the WhatsApp group, like and WhatsApp status. So I always up my WhatsApp status also. So there's no chance that you will never see me. Right? So if you never see me, that means I think you got some problem with your phone. Better go and check your phone, right? Okay, Alhamdulillah, I got some more discount from bank for my credit card balance. Syukur. Okay, when you got discount, you must be careful juga. Alright? So, bila you dapat discount, that means your credit rating is not good. That means the bank really knows that I'm not going to like give you anymore. So things like that. So bila you dapat discount, you better don't. Contohnya ni biasanya bila kita tak bayar kan, dia cakap okay, you want discount or not? Okay, you bayar banyak you dapat discount. But that will be it will actually like ada problem dengan your credit rating. Mungkin untuk Kak Rin is okay, tapi untuk macam si Rafizi, I don't think that's a good thing. Alright. So people nak tengok consistency and how best you pay. Alright. Tapi sebab tu cakap, itu duit kredit card tu bukan untuk utang tau, untuk bayar bil. Contohnya kau memang dah ada duit, bayar je kredit, awak punya bank account terus akan kreditkan balik dekat your credit card ni. Dia akan debitkan balik. Jadi maksudnya, so dia bayar, kita gunakan credit card, tapi kita bayar balik dalam masa mungkin dalam grace period, tapi janganlah right terus. Kalau boleh instantly, you settle so that you tak terlupa. Sebab kadang-kadang ada orang yang terlupa dan akhirnya dia dapat interest. Okay. Alright, and then kita ada soalan yang bijaksana. Macam mana punya investment yang boleh kita bantu anak-anak kita umur 10 tahun? Pasal time is on their side. Okay, very good question. I love this question because this shows how we can prepare, like our kids. Alright, first, kalau dari segi macam young people like that, the best is takaful or insurance for them because it can be a very good saving tool. Alright, it is a very good saving tools because dia ada banyak kelebihan bila kita melabur dalam insurance. So what you need to do, you just like pick a insurance, a life insurance maybe, alright, and then you start to put, because the premium that you're going to like pay for that age is much more less for same amount for your age. For example, bapak kan 40, then kau nak ambil 100,000 pun dah berapa beratus kena bayar, tapi diorang you boleh ambil mungkin 500,000 for maybe a few hundreds. So you jadikan dia macam simpanan. The best part, after he achieve 21 years old, he will have a lump sum that he can actually use or utilize yang dinamakan cash value. So dalam insurance ni, itu something yang saya rasa the best. That's the basic you kena start. Kedua, you kena ajar dia dari segi the good financial habits. The good financial habits, the way to earn some money by themselves. So ini dua yang Abang Abu rasa at this age you can actually teach. Alright, satu you buatkan dia, that means you like sediakan satu tabung dana insurance. Mungkin lepas tu kita ajar dia macam mana kita nak buat duit sikit. Kalau boleh dia sendiri bayar insurance tu. Tapi mungkin yalah budak tu dia nak rasa kalau duit dia buat tu dia nak rasa sikit lah, dia beli benda-benda it's okay. Right? Tapi that is one thing that I believe the best
for 10 years old. You start with insurance. If you don't have insurance, you start with insurance saving for them. Alright, insurance saving. Okay, so that is something that I would recommend. Okay, yes. I'll follow up insyaAllah. Dia dah takut dah. Alright, lepas tu kita ada Ayu. Perlukah ada credit card atau better not to have at all? Okay, so credit card is a tool. Yeah, of course. That's why I cakap insurance tu kita kena check lah. Sebab ada negara tak ada takaful, babe. So it's like insurance yang actually like sebab dalam insurance ni kita kena tengok lah apa tujuan kita ambil benda tu kan. So kita ambil yang saving, more like saving punya perspektif. Tapi of course takaful is like lebih kita disarankan. So sekarang kalau kat Singapore, Malaysia tu dah ada takaful lah. Tu soalan untuk Rafizi tadi. Alright. So untuk perlukah ada credit card? Alhamdulillah. So kalau macam tu dia see you are very good, dia nak increase tapi jaga-jaga, alright. So limit increase good tapi you kena use for bad. Okay, good, alright. Ini sebab salah satu teknik yang Abang Abu ajar dalam program Soft Abang Abu adalah macam mana kita nak menggunakan kaedah Abang Abu tu untuk kita mempercepatkan bayaran kredit kad sampai orang kredit kad rasa macam wow, dia ni bagus. Alright, okay. Tapi soalan Ayu saya nak jawab. Kredit kad ni adalah satu tool. Dia macam pisau. Pisau ni Ayu, kita boleh buat untuk apa? Kita buat apa? Kan? Pisau tu kita boleh buat potong atau boleh bunuh orang. Boleh bunuh orang, boleh melukakan orang atau melukakan di sini. Jadi, kredit kad sama. Dia boleh membantu awak dan dia juga boleh melukakan awak. It's depend on how you want to like use the credit card. Okay? So, kredit kad ada banyak kebaikan. Contohnya, kalau awak adalah good paymaster. Tengok macam Kak Rin tadi. Dia good paymaster, dia dapat increase dia punya credit limit yang mungkin akan berguna pada satu ketika. Kedua, setiap kali kita belanja, kita gunakan credit card supaya kita ada kita punya rekod yang betul. Maksudnya kita tak akan lupa. Maksudnya rekod tu akan datang. Betul? Memang dah recorded. So it's like clean for record. People yang malas nak tulis, whatever. Okay? Dan kita juga akan dapat points tertentu sebab kita purchase, kita dapat point, kita gunakan credit card, kita dapat point untuk kita dapat menang jam macam-macam. Keempat, kita juga boleh dapat diskaun yang luar biasa bila kita pakai credit card. Contohnya kita pergi, saya pergi travel, saya duduk kat hotel, saya pakai credit card, saya dapat diskaun 20% daripada saya pakai cash. Jadi itu adalah kelebihan credit card. Alright? However, tapi salahnya adalah bila kita bayar pakai kredit kad dan kita tak bayar. Maksudnya kita bayar benda yang kita tak ada. Maksudnya kita bayar bil telefon. Sebab apa kita tak ada duit nak bayar bil telefon? Maka kita bayar pakai kredit kad. Lepas tu kita pun tak bayar kredit kad dan kita bayar minimum. Itulah bermulanya masalah. Jadi bila kita dah start bayar minimum, itu bermulanya masalah. Dan kalau awak bayar minimum dalam kredit kad, maksudnya awak tak layak pakai kredit kad. Okay? So awak kena tahu kenapa awak pakai kredit kad. Boleh? So kredit kad adalah satu benda yang bagus dan juga tak bagus. Dia menguntungkan dan dia juga boleh membahayakan, babe. Jadi jangan. Kalau kau tak tahu pakai kredit kad, jangan pakai. Ada yang dah takut aku datang dekat tadi. Allahu Akbar. Okay. Yes, Abang Abu, we have to teach them to earn and save their money, alright? Okay, make good use of credit card. Okay, so itulah yang kita dah bincang lebih kurang 1 jam kita dah berbincang. Dan hari ini jangan lupa, walaupun kita bincang macam-macam, topik kita hari ini adalah the more value that you give than you receive is one of the attraction for you to attract a lot of wealth in your life, alright? So, saya harap benda yang saya kongsikan pada hari ini memberikan manfaat pada anda dan saya nak anda terus share. Alright, share. Saya nak awak share. Alright, share pada kawan-kawan, cakap, dengar Mamat ni cerita pasal entah berbenda entah, tapi dia handsome lah. Tulis macam tu. Alright, tulis kau tengok dia ni tapi aku tengok macam dia tak handsome tapi dia cakap dia handsome. Cuba kau tengok dia handsome ke tak. Then kau share. Nanti orang akan datang lah dia tengok. Dan biasanya dia akan cakap, kau ni mata rabun ke apa? Dia cakap handsome, kau percaya kenapa? Tengok muka dia tu. Alright, so itulah saja untuk hari ini. Kita dah pukul 10.
5 minit. Dah lebih masa. Saya nak mungkin ke Al-Majunas sebentar untuk beli teh kosong. Sebab saya nak, hari ni saya ada banyak kerja kena buat. Sebab tengah hari ni, kita ada your business guide. 12 to 1, I'm always share about business with another business punya guide, Idayu, yang akan bersama dengan Abang Abu pada jam 12 tengah hari hingga 1 dalam ABC Lunch Hour Show. So you can actually tune in to get some tips on business, insyaAllah, right? So that's all daripada Abang Abu yang memang macho, memang rugged, memang charming, memang handsome. Dan some say, wow, hotnya. Tapi apa-apa pun, insyaAllah, manisnya.